Cantik. Ada 20,000 orang yang tengah live sekarang ni. Beli. Pewangi ni memang sangat-sangat tahan lama. 7 hari. Bau tak hilang. Kalau baju tak cuci, boleh sampai sebulan. Beli. Like, share, subscribe. Bagi tahu family semua, ibu, ayah semua. Kena beli murah. Dia tengah buat apa tu, Din? Cikgu nampak dia macam tengah mempromosi minyak wangi ya? Ya, cikgu. Minyak wangi saya ni tahan lama, cikgu. Sekali saya buat live ni, saya post dekat media sosial. Beribu-ribu pesanan saya dapat, cikgu. Cikgu pun rasa macam tertarik lah nak beli minyak wangi Din ni. Kalau dah cikgu pun tertarik, anda yang lain takkan tak nak beli. Assalamualaikum, hai, apa khabar untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM, kepada ibu bapa, guru-guru, murid-murid. Sekarang ini kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran psikometrik tingkatan 1 hingga 5, di mana hari ini pun saya rasa tak sabar untuk bersama dengan cikgu kita pada hari ini, kerana hari ini kita akan mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan teori pemilihan kerjaya. Bila bercakap pasal teori pemilihan kerjaya ni kan, saya macam terlintas sikitlah. Yang saya ingat ada 6 konstruk, di mana salah satunya yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah enterprising. Tapi siapa akan bersama dengan kita? Tadi kita dah saksikan dah profil guru, dan ini dia Cikgu Azlinda. Tapi Cikgu Azlinda, kita ada juga yang akan membantu kita pada hari ini, iaitu juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang ucapkan kepada Cikgu Bukhari. Cikgu Bukhari dari SK Pendidikan Khas Shah Alam Selangor, yang akan turut bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu. Cikgu, apa khabar? Sihat ke, Cikgu Azlinda? Alhamdulillah. Din, apa khabar, Din? Sihat, Cikgu. Cuma saya ni tekak kering sikit lah, Cikgu. Penat pun ada. Saya penat berniaga tadi, Cikgu, buat live. Itulah, tadi Cikgu nampak dia bersungguh-sungguh mempromosi minyak wangi Din kan. Cikgu nampak dia ni ada ni lah, ciri-ciri manipulasi lah, pandai meyakinkan audien di luar sana. Terima kasih, Cikgu. Cikgu pun nanti saya nak bagi 1 kotak lah pewangi dah. Okey, Cikgu. Bercakap berkenaan dengan pentaksiran psikometrik tingkatan 1 hingga 5 ni, hari ini kita nak kenali konstruk enterprising dalam IMK. Apa sebenarnya, Cikgu, yang akan kita ketahui lebih lanjut pada hari ini? Mungkin guru-guru, ibu bapa juga nak tahu lebih lanjut. Baik, hari ini Cikgu nak berceritalah tentang konstruk enterprising dalam inventory minat kerjaya. Tapi sebelum Cikgu pergi lebih jauh, Cikgu nak terangkanlah tentang teori yang mendasarilah inventory minat kerjaya ini. Baik, okey. Dalam kita terangkan dalam teori pemilihan kerjaya Holland ni, ada beberapa andaian lah. Andaian yang pertama iaitu terdapat 6 jenis personality. Dan iaitu personality yang pertama, personality realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising dan konvensional. Dan minat seseorang itu adalah lahir daripada personality dia. Itu ialah teori pemilihan kerjaya Holland lah, andaian yang pertama. Untuk andaian yang kedua, ada terdapat 6 jenis persekitaran yang mendasari personality individu ini. Itu 6 jenis persekitaran tersebut ialah persekitaran realistik, persekitaran investigatif, persekitaran artistik, persekitaran sosial, persekitaran enterprising dan persekitaran konvensional. Banyak juga persekitaran. Jadi persekitaran ni dia sebenarnya akan selaras dengan personality tadi. Itu ialah andaian kedua lah dalam teori Holland. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada teori pemilihan kerjaya Holland bagi andaian yang ketiga. Individu ni kan, dia akan mencari persekitaran dan pekerjaan yang selaras dengan personality diri dia. Maksudnya macam ni. Contoh kalau individu tu dia dikategorikan personality realistik. Jadi dia ni akan mencari pekerjaan yang selaras dengan personality diri dia. Contoh orang realistik ni dia suka bekerja dengan peralatan
dengan machine. tools, machine, dan dia agak interpersonal lah. Dia agak pendiam kan, dia kuranglah suka macam dia ni kan, sosial, banyak enterprising, cakap. cakap macam ni. Bukan. So orang realistik ni dia tak sesuai lah bekerja dalam setting macam ni. Dia kena bekerja dalam setting persekitaran realistik juga. Mungkin tengok komputer 24 jam pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, ataupun mekanik kan, dia bekerja dekat bengkel. Okey, orang yang baiki peti sejuk, mesin basuh. Jadi yang ini selaras lah dengan dia punya personality, sebab dia orang realistik, persekitaran dia pun realistik. Jadi bila macam ni, individu ni dia dapat tunjukkanlah kemahiran dengan kebolehan dia. Kalau macam Din pandai bercakap kan, dia pergi kat mekanik, dia bercakap-cakap tu orang tak layan Din. Kan kita tanya tiga, dia jawab satu je. Sebab dia memang fokus pada objek kan, dia nak buat kerja. Jadi dekat sini barulah dia selaras kan, dia akan capailah kepuasan. Jadi Holland pun menyatakan, maksudnya individu tu akan rasa puas kan, dia rasa gembira, seronok sebab ada keselarasan antara dia punya personality dengan dia punya persekitaran pekerjaan. Macam orang artistik juga kan, macam kita suka benda yang seni kan, contoh menjahit ke, melukis, ataupun kita boleh buat mengarang cerpen kan, tulis saja, tulisan semua, tiba-tiba pergi letak dekat macam ni dalam enterprising, kena bercakap, kena bersembang semua kan, mestilah tak selaras dengan dia punya personality. Jadi penting mengikut teori pemilihan kerjaya Holland, ciri-ciri personality tu kena selaras dengan persekitaran dia. Yang bila tak selaras tu nanti kita jadi macam rasa nak berhenti kerja, kurang minat, cepat bosan. Rasa tak seronok lah, sebab kita mungkin tak boleh tunjukkan kebolehan yang ada pada diri kita kan, kemahiran yang pada diri kita, sebab tak sesuai dengan persekitaran kita tu. Jadi itulah pentingnya sebenarnya di sekolah murid-murid melaksanakan pentaksiran psikometrik supaya mereka tahu daripada awal kan, daripada dapatan inventory minat kerjaya ni, mereka tahu apakah ciri-ciri personality yang dominan dengan diri mereka. Tapi cikgu, dari tadi kita sebut juga enterprising. Apa sebenarnya enterprising tu, cikgu? Kalau Din, cikgu sebut enterprising tu, Din terfikir macam mana? Saya rasa macam meniaga. Macam tu kan? Cikgu. Dalam enterprising ni, dia ada beberapa persekitaran lah. Pertama, persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran, pengurusan, perniagaan, keusahawanan. Itu satu situasi lah. Yang kedua, individu ni dia amat suka dia sangat suka berinteraksi sama manusia. Macam dia dengan cikgu ni kan. Orang enterprise ni dia sesuai lah, dia suka nak berinteraksi. Sikit nak jual barang. Sikit nak jual barang, dia peramah kan. Dia sangat confident kan. Dan yang ketiga, dia ni berminat untuk mempengaruhi. Dia boleh memimpin dan dia boleh mengurus orang lain. Itu keadaan persekitaran dalam enterprising lah. Dan yang keempat, dia bermatlamat untuk mencapai, ini yang paling penting sekali, matlamat untuk mencapai kepentingan organisasi dan ekonomi. Itulah paling penting dalam enterprising kan. Itu matlamat utama dia. Jadi diperlukanlah 4 persekitaran ni untuk menjadikan personality enterprising ni dia akan jadi orang yang aktif kan, selesa dan dapat mempraktikkan kemahiran yang ada pada dirinya. Baik, itu serba sedikit berkenaan dengan konstruk enterprising. Saya dah rasa macam nak bertukar pula ke arah minat saya enterprising pula ni. Enterprising pula Boleh pula tukar-tukar kan. Tak apa, kita kembali selepas ini terus menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dek, nak beli apa? Zul, hari ni saya rasa saya lapar lah. Saya pun lapar sekarang. Apa kata awak berdua beli onigiri ni? Onigiri tinggal 1 je. Dan waffle ni pun tinggal 1. Kalau awak beli waffle ni dengan onigiri ni, jatuh onigiri ni RM3 je daripada RM3.50. Dekat sini pun kami ada jual kek batik. Kek batik ni harga dia RM2. Dekat sini pun ada jual roti tau. Ada banyak perisa. Abang boleh pilih mana abang suka. Banyak betul pilihan dekat koperasi ni Zul. Kita belilah yang onigiri dengan waffle ni. Kita kongsi onigiri ni nak? Ya, jom. Alhamdulillah
kita telah mencapai RM700 keuntungan dan mencapai target dan sasaran kita pada hari ini. Saya sangat berbangga dengan awak semua dan titik hasil kerja awak semua yang sanggup meningkatkan jualan sekolah kita. Betul kata awak itu, Ilya. Tidak sia-sia usaha kita pada hari ini sehingga kita semua dapat mencapai target yang kita mahukan. Betul tak Alisha dan Elisa? Betul tu Kak. Sejak koperasi wujud di sekolah kita, keuntungan di sekolah ini semakin meningkat. Betul tak Alisha? Betul tak Elisa? Kalau macam tu, kita dapat tingkatkan lagi dividen sekolah kita. Saya dan juga Cikgu Azlinda tergamam sebenarnya tengok semangat murid-murid tadi berniaga menjual kek batik, ada roti. Dia punya keyakinan onigiri. Cikgu onigiri. Betul. Kan rasa nak beli pula terus nak pergi kat sekolah tu Cikgu. Itulah, di sekolah cikgu ni ada koperasi. Jadi kita nampak tadi kan macam mana murid-murid cikgu ya, mereka ada ciri-ciri enterprising kan, macam mana mereka menjalankan perniagaan lah di koperasi sekolah. Jadi hari ni cikgu nak bercerita lah seterusnya ciri-ciri personality enterprising. Baik. Ada beberapa ciri lah personality yang kita boleh kaitkan dengan enterprising. Antaranya yang pertama, ciri kepimpinan. Kalau kita tengok tadi kan dalam video tadi nampak kan macam mana ketua lah kooperator tu dia memberi pujian kepada ahli-ahli kooperator. Kita dah capai target kita pada hari ini sebanyak RM700 kan. Kita akan cuba lagi supaya dapat dividen untuk ahli-ahli koperasi dan seterusnya memberi keuntungan kepada pihak sekolah. Macam di segmen awal tadi kan cikgu sebutkan maksudnya suasana enterprising ni akhirnya matlamat dia untuk mencapai keuntungan organisasi dan ekonomi. Sukakan pencapaian ya. Individu yang ciri-ciri enterprising ni dia sukakan pencapaian, dia nak cuba capai sesuatu, dia berani nak mencuba. Dan dia bertenaga. Kita tengok tadi kan, kalau kita tengok dari segi bahasa badan dia, dari segi dia sangat semangat kan, macam mana dia promosi, adik nak beli apa kan. Cuba kalau diam je, tunggu je kan, mungkin abang nak beli apa bang, pilih macam tu, ataupun diam dia tunggu orang beli, mungkin tak ada orang nak beli sangat, ataupun daripada nak beli satu, kalau dia pandai promosi, mungkin orang akan beli dua. Kan? Jadi kita nampak ciri dia. Lepas tu dia ada kebolehan manipulasi, macam Din tadi kan, pandai cakap, bang beli bang, ada promosi, beli satu onigiri dapat wafer hari ni. Lepas tu adik dua orang kooperator tu pun pandai juga, dia pun boleh meyakinkan bang, dia turut sama bersama kakak kooperator dia kan. Jadi nampaklah dia punya semangat. Orang yang bertenaga kan dalam ciri-ciri enterprise ni, orang yang bertenaga, berusaha kan. Jadi mereka ni ada ciri-ciri enterprising. Lepas tu kita tengok dia mudah mesra kan. Macam kita lah kalau kat luar kan nak beli barang, contohlah cikgu nak beli kain lah kan, cikgu tudung kan, tanya dek berapa ni, RM20. Lepas tu dia pun diam. Mesti cikgu pun macam macam tak layan cikgu nak je beli kan. pun tak semangat. Nak beli 10 meter beli 1 inci je kain. 1 inci tak ada kain ni kan. Tapi kalau macam dia kata, Kak, okey ni fashion baru Kak, tudung ni kan, tudung ni sangat famous kan, katakan okey design terbaru, akak nampak muda 10 tahun. Wow, cikgu pun terus lagi. Kan nak beli selai terus beli 5 lai kan. So sebab dia ada ciri-ciri personality enterprising kan. Tapi kalau dia diam saja, kita pun rasa macam tak semangat. Okey, seterusnya dia suka menonjolkan diri. Individu yang ada ciri-ciri personality enterprising ni, dia memang suka bercakap depan orang ramai, dia suka yakinkan orang, dia suka tonjolkan diri dia kan, macam pemimpin ataupun CEO syarikat kan. Itu ialah ciri-ciri yang ada pada mereka. Lepas tu mereka bijak berkomunikasi kan, dia akan gunakan bahasa yang mudah. Kalau katakanlah yang datang tu sasaran dia ialah remaja, dia akan gunakan bahasa remaja kan. Tapi kalau yang datang tu mungkin golongan warga emas, dia akan gunakan bahasa yang lebih sopan. Maksudnya mereka bijak berkomunikasi, macam mana dia nak tarik audien tu supaya dapat membeli produk yang mereka hasilkan. Dan satu lagi, extrovert ni kan. Individu yang ada ciri-ciri extrovert ni ialah individu yang suka terlibat dalam kelompok yang besar. Dia suka bercakap secara umum, dia lebih terbuka. Jadi bila individu macam ni, mereka senang dipilih sebagai pemimpin lah. Sebab kita nampak ciri-ciri extrovert pada diri dia kan. Macam pemalu, duduk dekat sudut kan. Tapi bukanlah kita kata orang yang diam ni dia tak okey, tapi dia mungkin sesuai dengan personality dia, sesuai dengan bidang yang lain lah. Lepas tu mereka ni lebih bersifat terbuka.
mudah berkongsi pendapat. Dia mudah je kalau minta idea tu terus dia bagi-bagi. Sebab dia suka tonjolkan diri kan. Dan mereka ni tak suka bersendirian. Dia lain lah dengan orang yang introvert. Orang extrovert ni dia suka dalam kelompok beramai-ramai. Dan mereka ni walaupun ada perkara yang negatif berlaku, tapi mereka akan melihat dari sudut yang positif. Mereka cepat bangkit balik. Contohnya lah dalam bidang perniagaan ke. Katakanlah mereka mengalami kerugian, produk tu produk baru, tapi mereka akan bangkit terus untuk mencuba. Mereka tak mudah berputus asa dan mereka tak takutlah mencuba perkara baru. Cikgu tadi sebut extrovert kan. Saya betul. ada soalan cikgu. Contoh kalau ada orang introvert yang pendiam, senyap tu boleh ke kalau dia nak masuk juga dalam bidang enterprising. Kalau introvert ni mungkin kita kena beri latihan kat dia lah. Kan tak semestinya dia introvert dia tak boleh kan. Macam ada pemimpin, macam tadi kan ada ketua kooperator kan. Mungkin dia akan bimbing dia, sebab orang introvert ni dia lebih suka macam memerhati pendapat tu dia dengar kan. Tapi tak salah kalau kita nak bimbing dia, sebab dia ada juga kombinasi personality extrovert dan introvert sebenarnya. Jadi tak salah lah kalau kita bimbing dia kan. Itulah peranan sebagai pemimpin. Untuk guidekan dia, bimbing dia supaya dia boleh mencuba. Cuma kalau extrovert ni mudah sikit lah kan nak mengambil hati secara orang. Semula jadi macam dia ni kan memang terlebih extrovert ni rasanya kan. Daripada tadi duk mempromosi minyak wangi kan. Macam tu. Cikgu nak tanya juga ciri-ciri mempengaruhi, memujuk yang cikgu sebutkan sebentar tadi tu kan. Macam mana nak kaitkan dengan senario media sosial hari ini? Kita tengok sekarang kan dalam media sosial sekarang macam Instagram dan sebagainya tu ramai kan orang yang mempromosi barang-barang jualan mereka semua kan. Mereka dapat yakinkan kita cara mereka manipulasi lah kan. Lepas tu macam dia pujuk kita tak nak beli pun, bila kita tengok tiba-tiba kita beli. Cuba kita harapkan mereka dapat menggunakan secara yang positif kan. Maksudnya kalau katakan apa barang yang diiklankan tu sama dengan apa yang kita dapat. So itu kita nampak sekarang ni nampak keusahawanan tu kan dalam media sosial tu betapa dia boleh mempengaruhi orang ramai. Betul, ramai sebenarnya rupanya cikgu tak kira usia yang sebenarnya ada ciri-ciri enterprising ni. Betul. Antara sedar tak sedar je. Sebenarnya. Tapi sebenarnya boleh dipupuk ke cikgu? Boleh dipupuk sebab kita boleh berikan latihan kepada mereka kan. Maksudnya kalau macam melalui inventory minat kerjaya, bila guru bimbang kaunseling dah kenal pasti dia ni ada ciri enterprising. Kat sekolah kita boleh beri peluang bila ada katakan hari sukan kan, kita boleh bagi dia buat jualan, kita pupuk lah kan. Katakan kat koperasi sekolah kita boleh minta bantu dia untuk jadi ahli kooperator. So maksudnya kita boleh pupuk ciri-ciri enterprising ni bila kita dapat kenal pasti daripada inventory minat kerjaya. Baik, terima kasih cikgu. Itu pentingnya juga guru-guru dan juga ibu bapa mungkin ada yang menonton ni untuk tengok ciri-ciri yang ada pada anak tu. Mana tu dah ada ciri enterprising, kaya raya jutawan di usia muda. Siapa tahu kan? Kita sambung selepas ini. Terus menonton Didik TV KPM. Bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Azlinda. Mata pelajaran kita pada hari ini ialah pentaksiran psikometrik tingkatan 1 hingga 5. Kita bercakap pasal enterprising. Jadi cikgu mesti murid-murid, ibu bapa ke yang sedang menonton kita sekarang ni nak tahulah antara kerjaya contoh untuk mereka yang ada ciri-ciri enterprising ni cikgu. Din. Maksudnya kan tadi cikgu dah terangkan kan orang yang berpersonality enterprising. So cikgu nak kongsikanlah kerjaya yang bersesuaian dengan mereka yang berpersonality enterprising. Antaranya usahawan. Kita tengok kan macam Datuk Alif Syukri, Datuk Sri Dr. Vida, kan Nilofa, Vivi Yusof, mereka ialah personality lah yang kita rasa yang kita nampak ada ciri-ciri enterprising, mereka berjaya sebagai usahawan. Kita nampak kan macam mana mereka meyakinkan dengan produk-produk mereka. Seterusnya pengurus hotel macam mana kita nampak kalau pengurus hotel macam mana dia nak tingkatkan hasil jualan supaya ramai yang mengunjungi hotelnya. Jadi kita nampak mestilah dia orang yang peramah kan. Dia mesti ada promosi dia sendiri macam mana kan. Kalau senyap je tak buat promosi, macam mana nak dapat tingkatkan hasil
pendapatan untuk hotel tersebut. Kadang-kadang ada pengurus siap tunggu dekat lobi, ya, betul, menyambut tetamu kan? juga. Dia sambut tetamu kan. Okey. Jadi yang ini tadi yang cikgu sebutkan kejayaan bersesuaian. Seterusnya ialah peguam. Kita nampak macam mana peguam kan, dia perlu kan mesti ada ciri-ciri enterprising, macam mana dia nak uruskan kes, macam mana dia nak bercakap untuk meyakinkan. Kalau tak ada ciri-ciri tersebut, tak bolehlah untuk menjadi peguam. Dan seterusnya wartawan. Wartawan ni kan dalam Holland ni dia pun termasuk dalam kategori yang ada kod sosial sebab dia berinteraksi dengan orang. Tetapi dalam enterprise ni kita nampak keupayaan wartawan kan, bila dia mampu menulis, dia dapat menghasilkan penulisan yang baik, so dia dapat menarik kita audience kan untuk membaca, dan seterusnya akan menaikkan rating syarikat. Jadi kita nampak kat sini kenapa enterprise ini kita kaitkan dengan kejayaan wartawan. Begitu juga dengan kejayaan ahli politik, pengarah syarikat kan. Di awal segmen tadi cikgu terangkan macam mana akhirnya berkonsepkan untuk keuntungan organisasi dan ekonomi. Jadi pengarah syarikat ni dia mainkan peranan lah macam mana dia nak lead, bimbing ahli-ahli atau pekerja-pekerja dalam syarikat tu untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam syarikat. Seterusnya eksekutif pemasaran kan, lepas tu ejen insurans, jurujual, pengurus bank dan juga ejen pelancongan. Banyak juga sebenarnya pemilihan kerjaya tu. Banyak. Kita ada peluang yang luas lah. Bila cikgu dah sebutkan tadi ciri-ciri kan, personality, lepas tu suasana dan pekerjaan, kita nak kaitkan jugalah dengan sebab kita dah bimbing murid menjawab inventory minat kerjaya. Jadi mereka akan dapat merancanglah program yang bersesuaian. Contoh kat sini cikgu pilihlah beberapa jenis pekerjaan kan, macam usahawan kan. Maksudnya bila mereka akan tahu, bila mereka dah tahu mereka punya kod, mereka personality usahawan, guru bimbingan kaunseling akan bimbing mereka lah. Mereka juga boleh mencari melalui UPU Pocket apa bidang-bidang yang program yang mereka boleh ambil. Contohnya macam usahawan ni kan, dia boleh ambil diploma, ijazah ataupun ijazah pentadbiran perniagaan atau keusahawanan. Di antaranya di Universiti Awam di UiTM, di UUM, UC begitu juga dengan pengurus hotel kan, mereka boleh sambung dalam bidang diploma atau ijazah pengurusan hotel kan. Di Politeknik ada banyak, di IPTS pun ada juga. Jadi maksudnya ruang dan peluang setelah mereka mengetahui mereka ialah personality yang macam mana kan, apa kod yang dominan dengan mereka, mereka boleh merancanglah di peringkat persekolahan. Itu yang paling penting sebab kita nak anak-anak ni jadi orang yang bersemangat. Mereka menjadi orang yang optimis. Dia dah tahu dia orang yang macam mana. So dia boleh rancang, dia boleh cari maklumat, boleh bincang dengan ibu bapa kan. Jadi dia lebih terarah lah, berpandu sampailah ke peringkat universiti. Begitu juga dengan peguam kan, selain daripada dia boleh buat bidang ijazah undang-undang, tapi dia boleh sambung ke peringkat asasi, peringkat matrikulasi kan, dan ataupun diploma pentadbiran awam. Jadi kita nampak bagaimana pentingnya pentafsiran psikometrik ni seawal peringkat persekolahan daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5, macam mana murid-murid bila dapat skor dia dah boleh merancang laluan kerjaya dia dengan baik. Laluan kerjaya tu yang penting. Kadang-kadang ada murid-murid yang dah umur 17 tahun tak tahu lagi nak jadi apa. Betul, dan kita tak nak berlaku kesilapan bila mereka tak tahu, mereka tak dapat merancang dengan baik, mereka masuk ke program yang tak bersesuaian dengan personality mereka. Itu yang tak selaras, tak selari. Tak selaras. Lepas tu bila dah belajar rasa macam tak minat, bosan. Bila dah tahun 2 ataupun semester 2 rasa tak boleh bawa, nak tukar. Nanti kita akan rugi dari segi masa, dari segi wang ringgit kan. Jadi itulah pentingnya pentafsiran psikometrik ni untuk membantu murid-murid. Iyalah cikgu, sebab saya teringat waktu saya dulu saya pun pening juga sama ada nak sambung dekat UiTM ambil Masscom ataupun saya nak ambil pendidikan dekat UPSI. Last sekali saya tak sambung pun diploma, saya pergi tingkatan 6. Tingkatan 6. Ya, tingkatan 6 tu salah satu platform lah untuk murid sebelum dia sambung belajar kan. Kalau kita tengok ni kan macam laluan kerjaya dia kan, ada beberapa lah melalui UPU Pocket ni kan, ibu bapa boleh bantulah bersama-sama anak-anak, boleh tengoklah kan macam-macam di UPSI dan sebagainya. Di ada program keusahawanan, boleh tengok syarat-syarat. Ya betul. Jadi mereka tahu, bila mereka dah tahu awal, mereka dah boleh rancang kan supaya mereka akan dapat satu
program yang bersesuaian dengan personality dan personality bila penting supaya nanti persekitaran pekerjaan tu menjadikan dia seorang yang suka bekerja. Dia boleh gunakan kemahiran dia, dia boleh gunakan kebolehan dia. Itu yang sangat-sangat penting sebenarnya. Kita tayangkan kita nampak dalam laluan kerjaya laluan kerjaya tu kan. Okey, jadi macam kalau peguam kan ada beberapa universiti lah, di USIM, banyak. UKM, banyak sebenarnya kan. Jadi kita rasa penting, sangat penting lah ya pentaksiran psikometrik ni dalam membantu murid-murid. Baik, jadi kesimpulannya cikgu untuk hari ini. Okey, kesimpulannya pentaksiran psikometrik ni ya sangat penting dalam membekalkan maklumat kepada murid-murid dan dia dapat membantu murid-murid untuk merangkalah pelan kerjaya. Kan seawal dekat sekolah menengah dia dah boleh rangka pelan kerjaya daripada peringkat sekolah. Jadi maklumat yang murid-murid perolehi ni mereka akan dapat tingkatkan potensi, keyakinan diri, kebolehan diri kan dengan bantuan guru bimbingan kaunseling. Jadi jangan lupalah ya, murid-murid boleh berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapatkan panduan pentafsiran psikometri. Ya, mungkin ada murid-murid yang rasa macam bukan enterprising je. Mungkin dia ada campur realistik cikgu kan? Ya, betul. Maksudnya pelbagai lah. Dia mesti ada dalam kod Holland ada 3 kod yang kita akan dapat kombinasi. Jadi kalau ada yang dilema tu, itu yang perlu berjumpa cikgu dengan kaunseling. guru bimbingan kaunseling. Ada cikgu murid-murid yang ada dilema macam tu. Betul, ada sebab kadang dia nak lain, ibu bapa nak lain. Yang penting apa yang diperolehi dalam inventory minat kerjaya. Baik, semoga apa yang dijelaskan oleh Cikgu Azlinda pada hari ini sangat-sangat berguna bukan saja untuk guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid. Semoga dapat sedikit gambaran laluan kerjaya tu nanti, nak jadi apa, nak masuk universiti apa syarat-syarat yang diperlukan. Yang penting kena jumpa guru kaunseling di sekolah murid-murid ya. Pun terima kasih Cikgu Azlinda. Sama-sama. Ya, dan terima kasih juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Bukhari. Semoga berjumpa lagi. Saya Din. Assalamualaikum. Terus menonton Didik TV KPM. Bye bye.